الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد. Kasihi pengurusi majlis, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa, dan tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, syukur kita pada Allah, mana dengan limpah serta kurnianya Allah mempertemukan kita lagi dalam majlis yang sangat mulia, di tempat yang paling mulia dalam rumah Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, hendaklah kamu ingat akan nikmat aku yang aku angkat kamu, mulia kamu di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala banyak cerita dalam Al-Quran tentang Bani Israel, dan kisah-kisah Bani Israel yang banyak dalam Al-Quranul Karim. Israel gelaran bagi Nabi Allah Yaqub alaihi salam, cucu bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ada dua isteri, ada mengatakan tiga, tapi yang masyhurnya dua isteri. Yang pertama Sarah, isteri yang tua. Yang kedua Hajar, isteri yang muda. Sarah lambat dapat anak walaupun isteri tua. Setelah umurnya lebih daripada 80 tahun, umur Nabi Ibrahim sudah 100 tahun, baru dapat anak nama dia Ishaq. Isteri muda Hajar dapat anak dulu, anak dia nama Ismail. Ishaq dapat anak nama Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub inilah yang dipanggil Israel, wahai anak cucu Nabi Yaqub. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Nabi Yaqub. Israel itu gelaran bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam banyak di kalangan Bani Israel, sikit sangat di kalangan Bani Ismail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Bani Israel, Nabi Bani Ismail. Orang-orang Yahudi mengharap dan bercita-cita Nabi akhir zaman di kalangan Bani Israel, sehingga bila berlaku pertengkaran dan pergaduhan, orang-orang Yahudi selalu bercakap, tunggulah, nanti akan lahir Nabi akhir zaman di kalangan kami dan kamu akan dibinasakan. Kerana orang-orang Bani Israel ini berbangga-bangga kerana dia banyak keturunan mereka di kalangan para Nabi. Allah mentakdirkan Nabi akhir zaman bukan di kalangan Bani Israel, di kalangan Bani Ismail. Bukan anak Sarah tetapi anak Hajar. Bapaknya sama, Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Israel tidak boleh terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi Muhammad bukan Bani Israel.
Nabi Muhammad Bani Ismail. Sedangkan Bani Ismail ke Bani Israel ke, mereka ni anak cucu Nabi Ibrahim lah ke. Tu yang Allah tak sebut man safiha nafsa. Orang Israel ni bodoh tentang diri mereka sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di kalangan Bani Israel. Bezanya mak lain je, pak sama, anak Ibrahim lah. Sehinggalah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dapat anak Ishak, Ishak dapat anak Yaqub. Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yusuf bagaimana Nabi Yaqub alaihi salam menderita dengan anak-anaknya. Kalau kita baca dalam surah Yusuf daripada awal sampai sudah, Allah cerita perjalanan dilalui oleh anak Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Bermula dia didengki oleh abang-abang dia, sehinggalah dicampur dalam telaga buruk, sehinggalah dipungut oleh orang jalanan. Orang jalanan jual Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu Nabi Yusuf dijual sekali lagi di pasar di Mesir. Lalu Nabi Yusuf dibeli oleh Raja Muda Mesir. Walaupun Nabi Yusuf pada ketika itu dijadikan hamba, tetapi dilayan dengan baik oleh Raja Muda Mesir. Sehinggalah kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam, isteri Raja Muda Mesir, tergoda kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang nama Zulaikha. Sehinggalah Nabi Yusuf alaihi salam difitnah dan dipenjara. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam, sikit ringkas cerita, kena tengok situ panjanglah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan raja tua, kita panggil. Kecerdikan Nabi Yusuf alaihi salam, lalu raja melantik Nabi Yusuf alaihi salam menjadi menteri. Lantik Nabi Yusuf menjadi menteri. Menteri ni banyak. Macam sekarang lah menteri banyak. Menteri Kewangan, Menteri Pelancongan, macam-macam menteri ada ni, banyak. Tapi Nabi Yusuf AS memilih menjadi menteri perbendaharaan. Dia nak jadi menteri perbendaharaan, menteri keuangan kita dulu. Kerana menteri perbendaharaan ni semua keuangan ada di dia, dan dia boleh buat keputusan. Macam hari ni lah, yang paling besar menteri keuangan. Raja nak duit pun kena minta kat dia, Perdana Menteri nak duit pun kena minta kat dia. Segala duit nak pakai kena tunggu dia lulus. Lain Nabi Yusuf AS minta jadi menteri keuangan, kerana dia mentafsirkan mimpi raja yang panjanglah cerita situ. Sehinggalah Nabi Yusuf menjadi menteri, memimpin Mesir dalam keadaan darurat. Sebelum itu 7 tahun Mesir maju, subur. Selepas itu kemarau selama 7 tahun. Kecerdikan Nabi Yusuf AS menjadi menteri, suatu negeri Mesir itu subur, kaya, dia simpan perbendaharaan itu, harta benda itu, sehingga cukup 7 tahun kemarau. Bahkan cukup negara-negara jiran untuk mendapat bantuan daripada kerajaan Mesir. Sehinggalah abang-abang Nabi Yusuf yang dengki kepada Nabi Yusuf AS, yang duduk di Palestin susah, tidak ada makanan, tidak ada makanan, susah, hidup dalam keadaan melarat. Lalu dia pun dengar di Mesir, pemerintahan Mesir yang bijak, yang pintar, mempunyai bekalan makanan yang banyak. Dia tak tahu yang memerintah Mesir itu ialah Nabi Yusuf AS, adik dia yang mereka campur dalam telaga buruk. Abang-abang Nabi Yusuf minta izin kepada bapa dia Nabi Yaqub AS untuk pergi ke Mesir.
pergi untuk minta bantuan. Bila sampai di Mesir, Nabi Yusuf AS kenal abang-abang dia, dan abang-abang dia tak kenal Nabi Yusuf AS, kerana tak pernah terlintas dalam kepala mereka adik mereka yang campur dalam telaga buruk tiba-tiba jadi pemerintah Mesir yang terkenal. Sampailah, kalau tuan-tuan tengok cerita tu, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Nabi Yusuf AS siapa, dan abang-abang Nabi Yusuf AS kenal itu adalah Yusuf AS. Bila begitu, Nabi Yusuf AS jemput semua adik-beradik dia supaya datang ke Mesir. Ayah dia Nabi Yaqub AS mai duduk di Mesir. Abang-abang dia dulu yang buat tahanan, buat dengki kepada Nabi duduk di Mesir. Ipa-ipa dia ajak pergi ke Mesir, anak-anak nakal dia ajak pergi ke Mesir. Mula daripada mereka ni yang susah, pergi duduk di Mesir, mereka jadi senang. Dengan pemerintahan Nabi Yaqub, dengan pemerintahan Nabi Yusuf AS. Kita kena ingat, Nabi-Nabi ni bukan duduk masjid je. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi-Nabi ni, banyak Nabi-Nabi yang memimpin, yang menjadi pemerintah. Makna kita orang Islam ni kena ambil tahu tentang pemerintahan, tentang pentadbiran, dan siapa yang merintah kita, nak bawa kita ke mana, kita kena ambil tahu. Kalau benda ni tak penting, kenapa Nabi Yusuf menjadi pemimpin negeri Mesir? Nabi Sulaiman AS menjadi kerajaan, bukan sekadar kerajaan kepada manusia, kerajaan kepada jin, dan memimpin segala binatang-binatang termasuk burung-burung. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi memimpin bala tentera, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Nabi memimpin Madinatul Munawwarah dengan baik dan berjaya. Nabi ni bukan duduk masjid buat ibadat saja. Ada di kalangan kita macam tak lebay kalau ambil tahu tentang politik, macam tak warak ambil tahu tentang pemerintahan. Lantak pilih itu urusan kita, itu urusan depa, urusan depa. Kita ni duduk masjid buat ibadat sudah. Dah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memimpin Madinah. Walaupun di Madinah tu ada orang munafik yang dengki kepada Nabi, ada orang Yahudi yang mencucuk orang munafik supaya buat jahat kepada Nabi, menghadapi berbagai-bagai masalah dalam kepimpinan. Sehingga Nabi berhijrah, sehingga Nabi berlaku Fathul Mekah. Mekah dapat balik di tangan Islam. Nabi memimpin Mekah. Dan Nabi SAW bawa bala tentera membebaskan satu negeri ke satu negeri. Berlakunya peperangan Hunain yang hampir-hampir umat Islam tewas. Akhirnya Allah anugerahkan Taif kepada Islam. Berlakunya peperangan Tabuk yang jauh, Tabuk. Usia Nabi dah tua. Suasana yang sangat panas, terik. Perjalanan yang sangat mencabar, naik gunung, turun gunung, lagu lereng-lereng bukit. Di musim panas yang amat dahsyat. Hari ni pun kalau kita rajin tengok peta, Madinah nak sampai ke Tabuk tu jauh. 700-800 km nak sampai ke Tabuk lama. Dulu berminggu-minggu baru sampai, patah balik. Nabi bawa meluaskan jajahan Islam. Selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar kembang lagi. Selepas daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kembang lagi. Zaman Sayyidina Umar paling kembang. Sampai ke Mesir, sampai ke Palestin, Syam, dapat Islam. Mari zaman selepas para sahabat Islam dikembangkan lagi, sampailah Islam sampai ke pelosok dunia. Sampai kita di sini. Orang Melayu ni dulu menganut ajaran Hindu.
termasuk Kedah Puar dulu, menganut ajaran Hindu. Sampai hari ini kita lihat kesan-kesan orang Melayu menganut ajaran Hindu ni ada di Lembah Bujang. Kita boleh tengok. Ada lagi. Panggil apa tu? Panggil apa? Lupa dah. Candi. Candi-candi tu ada. Itu. Dan raja pun raja Hindu. Pendakwah-pendakwah datang daripada Yaman. Sebab tu kita tengok budaya orang Melayu dengan orang Yaman ni agak ada persamaan. Orang Yaman pakai kain pelekat, kita pakai kain pelekat. Sebab tu anak-anak kita ni dia selesa mengaji di Yaman. Kenapa arak-arak Yaman yang datang ke tanah Melayu ni dengan tajuk nak berniaga, bawa Islam dengan berniaga. Nak cerita kata pedagang-pedagang Arab yang datang dulu kaya-kaya, kerana mereka membawa dagangan, tukar barang dagangan. Kerana Allah Ta'ala buat muka bumi ni, tuan-tuan sekalian, yang kita pun tahu 1/5 nya darat saja, 4/5 lagi air. Yang dekat dipanggil pulau ke pulau, negeri ke negeri, negara ke negara, benua ke benua. Bila nak melintasi terpaksa lalu air. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar Nabi Adam, Idris, Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dipanggil Adam Thani, Adam yang kedua. Allah mengilhamkan Nabi Nuh membina bahtera. Sebelum tu orang tak reti lagi apa itu kapal, kerana dia duduk dalam dunia dia saja. Kerana manusia tak ramai masa tu. Nabi Adam dengan anak cucu dia saja. Bila mari Nuh ni ramai sikit. Sebab tu Allah Ta'ala hantar Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Kita tahu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Degilnya kaum dia tak beriman. Sikit sangat yang beriman. Allah mewahyukan Nabi Nuh AS membina kapal. Nak buat apa tak tahu masa tu. Sehinggalah Nabi Nuh membina kapal di atas bukit. Bila siap kapal di atas bukit, Allah Subhanahu wa ta'ala muntahkan bumi ini air. Turun daripada langit mencurah-curah air. Baru tahu bahawasanya kapal ini untuk berlabuh, untuk berlayar di atas air. Daripada situ manusia reti, pandai mula membina kapal. Sampailah hari ini kapal canggih-canggih berlaku. Dulu-dulu ada kapal canggih zaman dulu, ada kapal layar. Kita sini semua. Itu. Sampai hari ini manusia reka lagi, bukan kapal air, kapal udara. Yang mula buatnya Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan saya nak balik-balik tadi ni, pedagang-pedagang Arab datang dengan kayanya mereka. Sebab tu tuan-tuan sekalian berdakwah ni kena ada harta juga. Kalau kita tak ada harta, orang tak mau dengar. Tak mau dengar. Jadi bila pedagang-pedagang Arab datang daripada Yaman atas nama dagangan, kita pun tahu di Kedah ada pusat dagangan dia, di Melaka ada pusat dagangan dia. Di situlah Islam sampai dulu. Di Islam sampai dengan kayanya, dengan mewahnya mereka, raja-raja layan mereka. Raja-raja Melayu yang menganut ajaran Hindu layan. Kalau tak ada apa, raja-raja pun tak nampak apa. Ni orang kaya-kaya, Islam yang kaya-kaya, layan mereka. Lalu masa itulah pendakwah-pendakwah yang bawa dagangan ini membawa Islam kepada raja-raja Melayu. Lalu raja-raja Melayu menerima Islam, tukar daripada nama-nama Hindu kepada nama-nama Islam. Letak Sultan Muzaffar
letak Sultan Iskandar. Tukar daripada nama-nama Hindu kepada nama Hindu Islam. Ini sejarah, tuan-tuan sekalian. Baik. Yang saya nak kaitkan dengan Israel tadi, Allah Ta'ala angkat darjat mereka. Duduk di Mesir, dulu mereka susah, angkat darjat. Mereka masuk Mesir, tak sampai 100 orang. Nabi Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub, cucu-cucu dia, menantu-menantu dia, tak sampai 100 orang. Sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga habis zaman Nabi Yusuf, sampailah zaman Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kedatangan Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel ini ditekan dan ditindas oleh kaum, hak kita panggil bumi putera lah, kaum Qibti, yang masa itu dipimpin oleh Fir'aun. Kerajaan masa itu, pemimpin nama itu nama Fir'aun. Fir'aun ni bukan seorang, nama kerajaan Fir'aun. Macam lah ni lah, lah ni tak panggil Fir'aun, lah ni panggil presiden. Presiden. Kalau zaman dulu presiden tu Fir'aun lah. Marah pula lagi. Fir'aun lah, sebab masa tu nama presiden tu Fir'aun. Presiden ni pun baru je, orang tua-tua dia ingat. Kita boleh dengar je nama presiden ni. Sebelum presiden ni tak panggil presiden, panggil dia ketua, panggil apa lagi. Presiden ni baru je, sikit hari nak guna nama apa pula tak tahu. Untuk Mesir masa tu panggil Fir'aun. Sehingga Allah sebut izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Hei Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Sampai hari ini bila kita pergi ke Mesir, bila masuk Museum Mesir, boleh tengok Fir'aun banyak ekor. Banyak ekor, macam presiden-presiden lah, pemimpin-pemimpin lah, pemerintah-pemerintah, banyak Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4, gitu, banyak. Fir'aun memimpin Mesir, dia jaga kaum dia. Dan Bani Israel ni dikira pendatang, ditekan dan ditindas oleh kaum Fir'aun dan bangsa Qibti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar di kalangan Bani Israel pula Nabi setelah mereka tidak ada Nabi lama, Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun pada ketika itu mendapat berita daripada tukang sihirnya, tukang tiliknya, bahawa ada budak zaman ni lahir akan jatuhkan kerajaan ni. Kerana syaitan masa tu dia boleh pergi naik ke langit, mencuri rahsia langit, lalu dicerita kepada tukang tilik, betul. Zaman tu lahir Nabi Musa alaihi salam. Tapi dia tak tahu hak mana satu. Tapi dia dapat jangka budak akan lahir zaman ni. Fir'aun mengarahkan budak-budak laki-laki di kalangan Bani Israel yang lahir hendaklah dibunuh. Dia tak tahu siapa, janji budak laki-laki beranak daripada perut Bani Israel bunuh. Masa tu tentera Fir'aun bunuh budak-budak lebih daripada 70,000 budak-budak bunuh. Allah takdirkan sungguh Nabi Musa lahir pada ketika itu. Mak Nabi Musa, bungkus-bungkus Nabi Musa letak atas apa panggil sampan ke peranyuk sungai Nil. Itu yang dia boleh buat, serahlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam di tangan isteri Fir'aun nama Asia. Fir'aun kalau bunuh budak-budak, bini dia pula dapat budak-budak, dapat kanak-kanak yang cantik yang elok, bakal Nabi. Fir'aun nak bunuh kerana budak zaman lain tak boleh. Asia pujuk. Akhirnya Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun. Orang yang dia nak bunuh sangat ada dalam istana dia. Ni sibghatullah, aturan Allah, celupan Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita tengok suasana politik pemerintah dalam negara kita ini, tengok je tuan-tuan sekalian, ini pagi celupan Allah.
Dulunya musuh, lanya berkawan. Dulunya berkawan, lanya musuh. Dulu musuh berkawan balik, musuh balik berkawan balik. Kalau nak sebut, boleh sebutlah tuan-tuan sekalian, macam-macam kita tengok. Ini sibghatullah, celupan Allah. Tengoklah. Nak suruh saya sebut? Tengok tuan-tuan sekalian. Allah, kita pun heran. Kita pun heran tuan-tuan sekalian. Berkelahi berpuluh-puluh tahun. Baik sejak berkelahi pula. Ni nak baik pula ni. Ini tuan-tuan sekalian. Ini semua. Nah itu. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, insya-Allah, kalau kita ni bertakwa kepada Allah dengan baik, penukaran pemimpin daripada pemimpin ini ke arah menguntungkan Islam, ke arah menyelamatkan Islam. Kalau Allah Ta'ala nak hancurkan Islam, Islam tak akan hancur kerana dinul hayah, agama hidup. Umat Islam yang tak peduli ke Islam, Allah tak pemimpin yang jahat hancur. Tentu sekali. Ini celupan Allah. Bukan berlaku zaman kita sekarang ni. Tentu sekali. Kalau kita tengok sejarah cerita apalah, PAS dengan UMNO. Asalnya PAS dengan UMNO ni kawan. Kita tengok sejarah. Sebelum ada PAS ada UMNO. UMNO pula dia subuh pula Biro Agama. Dia ambil ulama-ulama, letaklah Biro Agama. Tu cerita. Masuklah ulama yang besar dalam UMNO. Bukan cerita politik ni, cerita sejarah. Ni saya nak kait dengan tahun baru ni, dan kata dan tak tahulah turut Israel tu. Tuan sekalian. Begitu. Dia tubuh sayap agama, dia panggil Biro Agama. Masuklah ulama-ulama pondok. Tuan Guru Haji Yahya Junaid masuk UMNO. Syekh Fuad Masriyah masuk UMNO. Syekh Ahmad kok senang? Masuk UMNO. Syekh Abdullah Fahim masuk UMNO. Ayah Pak Allah Ahmad Badui masuk UMNO. Dia pun duduk UMNO. Duduk bawah sayap. Sayap UMNO lah. Panggil lah dia. UMNO panggil sayap, PAS panggil dewan. Panggil. Duduk bawah sayap. Itu. Mereka ni tidak ada kuasa tara mana sangat. Kuasa duduk pada pemimpin yang dipetua. Dipetua semua tu panggil. Duduk atas. Tuan-tuan sekalian. Ulama-ulama yang alim-alim ni, suksa ni. Syekh Fuad Masriyah semua hebat-hebat ulama besar. Pilih kerana mereka ini biro agama. Kadang-kadang ada yang mereka buat bercanggah dengan syarak. Pemimpin UMNO bercanggah dengan syarak. Antaranya kutip derma dengan cara main loteri. Nak kumpulkan kutip derma dengan cara main loteri. Ada pertandingan-pertandingan yang tak sesuai dengan agama. Petanggi Ratu Cantik dan sebagainya adalah menyebabkan ulama-ulama tak apa puas hati, tegur. Oleh kerana tegur tak ada kuasa ni berbeza dengan tegur ada kuasa. Kerana mereka ni cabar. Saya duduk dalam UMNO saja. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau PAS berkawan dengan UMNO balik, tuan-tuan bukan pelik apa. Biar orang ejek-ejek kita je lah. Tuan-tuan sekalian. Tapi sejarah yang begitu. Nah ini cerita. Akhirnya tegur tak mau. Ulama-ulama ni mula berfikir, sampai bila kita nak tengok maksiat ada dalam UMNO? Kita duduk, kita tegur, kita nasihat, mereka tak mendengar. Kita ni Tok Guru susah, tentu aja. Abdullah Fahim, Ahmad Badawi, Syekh Fuad Masriyah, Cik Ahmad Tausin, banyak dah. Itu musuh besar, ulama susah. Duduk tengok je, tengok. Demikianlah. Ni nampak gayanya ulama ni kena buat parti baru. Biar kita duduk sendiri tak ditumpau kan.
Berbincang, buatlah parti baru daripada UMNO. Boleh kan saya cerita ni? Boleh lah. Kena kata kat orang, kata semua. Buatlah parti baru. Tuan-tuan sekalian, buat parti. Tok guru ni bermesyuarat, berbincang apa semua, buat parti. Apa dia? Parti PAS. Parti Islam Malaysia. Islam Malaysia. Itu cerita dia. Yang pengasasnya Syekh Abdullah Fahim, Ahmad Badawi, Syekh Fuad Masriyah. Ni ulama-ulama besar. Yang terakhir yang dan kita jumpa apanya? Tengku Yahya Junaid pada rumah. Tuan Zabidi mana di Matapau. Ini mengasas. Tubuh lepas. PAS tu tubuh di Pulau Pinang tau. Di Pulau Pinang. Tempat tu tubuhnya di Pondok Masriyah. Ni pondok UNW lah ni. Itu. Cuma pejabat agungnya situlah Sat Masriyah, Sat Palabatan. Sat pejabat agung tu kau. Situ je pejabat agung sebelum pindah di Kuala Lumpur. Kita panggil saya ceramah agama ni. Tak apalah, ambil tahu bila tak apa. Tuan-tuan sekalian. Tu pun. Akhirnya tutup guru ini, tuan-tuan sekalian, dia nak buat dia peringat. Akhirnya mereka ini, tutup guru ni, dia ada dua parti. UMNO pun tak keluar. Duk lampas sama. Masa tu boleh dua parti. Dan ni tak boleh. Masa tu boleh. Orang UMNO, dalam masa dia UMNO, dia PAS sama. Dia ada dua parti. Boleh. Gitu. Masa tu boleh. Itu. Jadi maknanya depa duduk dalam UMNO, depa duduk dalam PAS. Duduk ada dua parti. Nak tinggal UMNO sayang sebab duduk lama dah. Tak tinggal pun, tak buat parti baru pun, nampaknya tak mau dengar. Ni Tok Guru. Maknanya tuan-tuan sekalian, ulama-ulama dulu terlibat dalam politik secara langsung. Kita tak mau tahu pula ini kerja politik tak ada kena mengena. Sampai ada dua parti dulu. Mana kebanyakan ulama-ulama masa tu ada dua parti. Tentulah susah tuan-tuan sekalian. Tentulah susah. Sampailah berbincang. Tuan-tuan sekalian, berbincang, mengatur, buat keputusan, hanya boleh duduk satu parti saja. Tak boleh duduk dua parti. Tak boleh. Kalau duduk dalam PAS tak boleh duduk dalam UMNO. Nak duduk dalam UMNO tak boleh duduk dalam PAS. Sebab susah, memang susah lah tuan-tuan sekalian. Kerana parti ni dia ada rahsia-rahsia dia. Dan ada benda yang tak boleh dibocor. Ada benda yang tak boleh bagi tahu. Susahlah tuan-tuan sekalian. Akhir buat keputusan. Sila pilih nak duduk yang mana. Ada yang mengambil keputusan meninggalkan PAS, meninggalkan UMNO terus, pergi ke PAS penuhnya. Ada juga yang mengambil keputusan sayang nak tinggal UMNO walaupun mereka pengasas PAS. Mereka balik pada UMNO. Syekh Abdullah Fahim, Syekh Ahmad Badawi. Gitu. Sebab kena buat keputusan. Jadi keputusannya nak balik pada UMNO. Itu cerita dia. Sebab tu kadang-kadang heran pasal apa mereka pengasas tiba-tiba balik. Ini kerana begitu, bila buat keputusan dia terpaksa pilih salah satu. Ini jadi begitulah kelahi lama lah tuan-tuan sekalian, pumpang sampai berlakunya AISA, sampai berlakunya Mak Semelek Maya Dua Imam, gini macam-macam cerita lah. Nak cerita ni cerita hak tak syok lah tuan-tuan sekalian. Gitu. Sampai peringkat tuan-tuan UMNO dengan PAS kawan balik. Ada. Tu panggil sibghatullah, celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan balik. Tak tahulah nak kawan sampai bila. Tuan-tuan sekalian, ni di dunia. Tapi apa pun yang berlaku, kita harap Allah Subhanahu Wa Taala mengatur untuk kebaikan umat Islam. Tuan-tuan sekalian, itu cerita. Bukan saya nak sebut parti, sebut apa, saya sebut ni sejarah tuan-tuan sekalian. Sejarah. Baik. Macam Nabi Yusuf AS, dia siapa? Kalau kiranya budak dia panggil hamba lah yang dijual di pasar, tiba-tiba jadi pemerintah Mesir yang besar.
Abang-abang dia ni besar, hebat. Tiba-tiba jadi rakyat Nabi Yusuf pergi minta sedekah pada Nabi Yusuf AS, walaupun mereka yang mengkhianati Nabi Yusuf AS. Maksudnya Islam datang kita dengan pendakwa-pendakwa. Baik, sampailah Bani Israel ni, Nabi Musa menyelamatkan mereka daripada cengkaman Firaun, keluar semula daripada Mesir, balik semula ke Palestin, dijaga dengan baik oleh Nabi Musa AS. Mereka selamat, mereka senang, sehingga Allah sebut manna wa salwa. Allah turunkan manna wa salwa, mereka makan dengan mewah, duduk dengan selamat. Sebelum tu mereka dicengkam oleh kaum Firaun. Itu Nabi Musa tinggal mereka sekejap untuk bermunajat di Tur Sina. Mereka pula reka cari Tuhan baru, sembah anak lembu, macam-macam mereka ni. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala hantar Nabi. Sampailah Nabi Isa AS. Allah utuskan Nabi Isa AS. Bila lahirnya Nabi Isa AS, sampai hari ni orang anggap Nabi Isa AS ini berbagai-bagai umat Islam. Kerana Nabi Isa AS ni, Allah Subhanahu Wa Taala lahir Nabi Isa AS berbeza dengan lahir manusia yang lain. Lahir dengan ibu sahaja, tidak ada bapa. Ibu Nabi Musa, Nabi Isa AS, Maryam. Sebab tu kalau kita buka Al-Quranul Karim, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah tak sebut sangat nama bin dia, anak siapa, kecuali Isa AS. Bila sebut Isa je, Allah sebut bin. Isa je sebut bin. Ya Isa bin Maryam, wa iz qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Sebut Sulaiman tak sebut bin. Sebut Nabi Musa tak sebut bin. Sebut Nabi Zakaria tak sebut bin. Tapi kalau sebut Isa, sebut bin. Wa iz qala Isa bin Maryam, wa iz qala Isa bin Maryam, ketika berkatalah Nabi Isa bin Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita Nabi Isa AS ini anak Maryam. Anak Maryam. Seperti mana Allah Ta'ala buat alam ini dengan tidak guna bahan. Fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala kata sesuatu jadi, jadi. Kun, jadi olehmu, jadi. Dengan tidak ada bahan, di mana pun timbul bumi, timbul langit. Segala benda yang ada di langit dan di bumi. Allah nak tunjuk lagi kekuasaan. Allah jadikan Adam alaihissalam bukan jadi seketui macam langit dengan bumi dah. Allah ambil bumi, tanah, jadikan Adam. Dan anak cucu Adam, dengan perkahwinan laki-laki perempuan dapat anak. Daripada Adam sampai Nabi, dekat-dekat Nabi akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam, Allah tunjuk kekuasaan dia. Nabi Isa ini tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Tak ada. Nabi Adam alaihissalam tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, daripada tanah saja. Tanah ini tidak ada apa-apa bahan, Allah jadikan terus. Manusia lain ada laki-laki, ada perempuan, lahirlah. Bila bagi Nabi Isa alaihissalam, tidak ada laki-laki, perempuan saja. Kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak sesuatu, Allah boleh jadi. Siapa dia? Maryam. Ada mengatakan Maryam ini Nabi, dia tak Rasul, kerana dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterus. Dia Nabi, dia tak Rasul. Tu ada pendapat ulama mengatakan ada Nabi perempuan, Siti Maryam alaihissalam. Dia terima wahyu, dia Nabi lah, cuma dia tak Rasul. Bila pelik, manusia tanggap macam-macam. Hari ni pun bila tengok benda pelik, manusia ni dia tafsir macam-macam. Dulu di Kepala Batas dulu ada pokok petai, malam-malam dia keluar air tak banyak. Orang anggap pokok petai macam-macam, dia panggil pokok petai menangis.
Ada kata air dia yang keluar tu menjadi ubat. Pakat tak ada air macam-macam. Manusia dia tengok benda pelik je, dia boleh anggap macam-macam. Bila pokok pisang buah di batang, muka mula dia pelik. Pokok pisang ni, buah di batang, saya tak boleh kacau dia sebab bini saya mengandung. Apa kena mengena pokok pisang buah di batang dengan bini dia mengandung, tak tahu. Pada buah di batang kan boleh mana sama kuasa Allah Ta'ala. Kalau kira pelik, semua benda di atas dunia ni pelik belakang. Nabi Isa AS pelik sikit. Allah lahirkan Nabi Isa melalui Maryam. Malaikat tiup roh dalam rahim Maryam. Orang-orang Islam faham Nabi Isa Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia Rasul yang Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala nak buat apa cara sekalipun. Orang-orang Kristian, bahkan selepas daripada Nabi Isa ni timbulnya Kristian, menganggap Nabi Isa alaihi salam ini oleh kerana tak ada bapa dia siapa? Tuhan. Lalu dipanggil Isa ini Ibnullah, anak Allah. Orang Yahudi lagi sakan juga, oleh kerana Maryam ni mengandung tak ada bapa, jadi Maryam dizina. Orang Yahudi. Lalu diletak Nabi Isa ini anak zina. Inilah tiga: Islam, Nasara, Kristian, Yahudi. Nasara, Kristian ni tak ada lagi masa ada Nabi Isa, tak ada lagi. Tak ada lagi. Nasara ni tak ada lagi masa ada Nabi Isa AS. Yang ada Yahudi, Islam. Nabi Isa ni Islam, bawa Islam. Kita tahu orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Isa AS. Nak bunuh Isa AS. Dan mereka menganggap mereka berjaya bunuh Isa AS, walaupun mereka sendiri sama-sama yang mereka bunuh tu Isa ataupun bukan Isa. Orang Kristian faham bahawasanya Isa memang dibunuh, disalib dan dibunuh. Lalu mereka buat lambang-lambang mereka di gereja-gereja mereka, lambang salib. Ada yang ada salib saja, ada yang lambang salib siap dengan patung sekali. Kerana Kristian pun banyak-banyak macam-macam fahaman, Ortodok, Protestan, Katolik, macam-macam. Dan tuan sekalian, mereka pun itu. Kita orang Islam berpahaman Isa tak dibunuh. Allah jelmaan pengikut Nabi Isa AS yang khianat Nabi Musa AS, rupa macam Isa, orang Yahudi bunuh dia. Nabi Isa pergi mana? Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pahaman kita. Dan kita pun berpahaman bahawa Nabi Isa AS akan turun akhir zaman membunuh Dajjal. Jadi orang Yahudi tak bunuh Isa AS, iaitu yang betul. Orang Yahudi dia mengatakan dia bunuh. Orang Kristian mengatakan dibunuh oleh orang Yahudi. Yang kita herannya tuan-tuan hari ini, orang Yahudi ni dia baik dengan orang Kristian, orang Kristian baik dengan Yahudi. Kita tengok. Yang sepatutnya tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ni kena berkelahi dengan orang Kristian, sebab orang Kristian faham orang Yahudi lah bunuh Isa. Orang Yahudi lah bunuh Isa. Itu sejarah dia. Mana dia boleh baik? Tapi panjanglah cerita dia tuan-tuan, panjang. Tuan-tuan, selepas dah bayi Isa diangkat, selepas Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang duduk di Palestin pada ketika itu ialah golongan orang-orang Bani Israel, Yahudi. Lalu mereka
ada yang nak jadi pemimpin pada ketika itu. Orang Yahudi sendiri mula mencipta agama Nasara. Orang Yahudi sendiri. Mulalah dia menceritakan tentang Isa alaihissalam. Nak panggil Yesus. Mula dia cerita, buat, susun, buat gini, begini, timbullah Nasara. Lalu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi juga. Dimusuhi oleh orang Yahudi juga bila mereka buat agama Nasara. Ini bukan agama Allah Ta'ala, agama ciptaan. Kristian marahlah. Tentu sekalian. Agama daripada inna din 'inda Allah al-Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala, agama Islam. Bila sebahagian daripada orang-orang Yahudi sendiri dia buat agama Nasara, agama Kristian, lalu dimusuhi oleh orang Yahudi juga. Lalu mereka ini minta bantuan orang-orang Rom datang untuk bantu mereka lawan orang Yahudi. Orang Yahudi minta orang Rom datang lawan Yahudi. Itu cerita dia. Kebetulnya datanglah orang-orang Rom membantu orang Yahudi sendiri yang bina agama Nasara ni lawan kalah Yahudi. Bertaibaran lagi mereka. Masa tu Palestin dipenuhi dengan orang-orang Nasara. Dipenuhi orang Nasara. Kristian lah tuan-tuan. Orang Yahudi merempak lagi. Dia pun tak ada negeri, tak ada negara. Ada yang pergi ke negara Eropah. Ada yang pergi ke Mekah, ke Madinah duduk. Merempak, tak ada negeri, tak ada. Kenapa? Tengok. Akibat daripada mereka lawan Nabi-Nabi. Sampai peringkat mereka bunuh Nabi. Nabi Zakaria digergaji kepala sampai terbelah dua. Akhirnya kehidupan mereka merempak, tidak ada negara. Itu. Macam tadilah di kalangan mereka mula cerita tentang Isa begitu-begitu, tambah sampai Isa anak Allah lah begitu gini apa semua. Ada penyokong dia minta penyokong daripada negara luar supaya sokong mereka lawan bangsa mereka merantau lagi. Tak ada negara. Ni cerita. Lalu orang inilah meletakkan Al-Masih sempena dengan Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebut Masih Isa bin Maryam. Oleh kerana Nabi Isa, Masih ini makna sapu. Sapu. Masih ini makna sapu. Antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dia sapu mata orang buta yang tak ada biji mata. Celat. Bahkan Nabi Musa sapu orang yang mati hidup. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Jadi gelaran Isa Al-Masih. Jadi mereka mula mencipta tahun Al-Masih. Mula mencipta tahun Al-Masih. Berapa? 2020. Esok lusa jadi 2021. Itu. Dicipta tahun Masih. Ini cerita. Mari. Dan itu orang Kristian, sebab tu mereka sambut tahun ni. Kita ni tak ada apa tahun ni. Tak ada. Tapi nak buat ke mana? Kita guna tahun ni. Kalau tengok hari di negara-negara yang menganut ajaran Kristian, hari besar mereka hari Ahad. Hari Sabtu orang Yahudi. Hari Jumaat orang Islam. Itu. Jadi tengoknya dia bergerak sampai sambut tahun. Macam kita lah ni. Oh cukup ni, selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tahun ini dia ambil daripada Masih Isa bin Maryam. Sempena dengan nama Isa Al-Masih. Taklah nak kata salah sangat kita nak cerita pasal tahun baru ini. Tuan-tuan sekalian. Cuma anggapan orang Kristian terhadap Isa itu anak Tuhan. Al-Masih itu anak Tuhan. Kita orang Islam, Isa ini Rasulullah. Orang Kristian pun tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang Yahudi pun tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman. Sebab tu dia kafir. Kafir. Bahkan cerca orang Yahudi cerca Nabi Isa, cerca Nabi Muhammad. Orang Kristian pun sama. Islam dah. Kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang Nabi Isa, sayang Nabi Musa. Bahkan kalau cerca Nabi Musa, caci Nabi Musa, boleh kafir. Cerca Nabi Isa, cerca Nabi Musa, cerca Nabi Isa boleh jadi kafir. Kerana mereka Nabi, Rasul Allah yang maksum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu Masihi itu timbul, tuan-tuan sekalian. Maknanya jarak kalau lebih kurang lah, kita nak tahu jarak kita dengan Nabi Isa AS lebih kurang 2020 lah. Jarak kita dengan Nabi Isa AS. Itu. Buat tahu mereka sendiri. Orang-orang Arab sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa besar berlaku di Mekah. Peristiwa tentera Abraha datang nak roboh Kaabah. Dia ingat sejarah ni, dia buat tahu. Dia jadi tahu gajah. Kerana tentera-tentera Abraha ni, umpamanya datang dengan tentera bergajah nak roboh Kaabah. Sehingga kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mari zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila Islam berkembang di seluruh dunia, masa tu surat menyurat. Surat menyurat ni sangat perlu. Zaman tu bukan ada telefon, bukan ada fax, bukannya ada email lagi. Jadi gamno-gamno Islam ada di Mesir, ada di Yaman, ada di merata-rata, Iran, Iraq, semua. Pusat pemerintahannya di Madinah. Gamno hantar surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan tidak letak tarikh. Sehingga bila surat tak ada tarikh ni, tak tahu surat tu lama ke baru. Lalu berbincanglah sahabat-sahabat di zaman itu nak letak tahun yang menjadi tahun Islam. Pilihlah sejarah-sejarah besar. Banyak sejarah yang berlaku. Isra wal Mi'raj, sejarah besar. Peperangan Badar Al-Kubra, sejarah besar. Nuzulul Quran, Nabi dilantik menjadi Rasul, sejarah besar. Rabiul Awal, kelahiran Nabi, sejarah besar. Hijrah daripada Mekah ke Madinah, sejarah besar. Di antara sejarah-sejarah yang besar, dipilih hijrah menjadi tahun Islam. Menjadi tahun Islam. Itu. Jadi kita ada tahun kita sendiri, tahun Hijriah. Orang-orang Nasara ada tahun dia sendiri, tahun Masihi. Orang Arab Jahilah dulu dia ada tahun dia sendiri, tahun Gajah. Orang Cina dia ada tahun dia sendiri, tahun baru Cina. Cuma dia berbeza-beza ubah. Ada tahun ni tahun babi, tahun depan tahun lembu, tahun sekali lagi tahun apa? Tahun tikui. Macam-macam lah. Dia punya tu lantak bila dia. Tuan-tuan sekalian. Orang apa dia? Orang Siam, Thai, dia ada tahun dia sendiri. Tapi kita dipengaruhi. Nabi dah bayang dalam hadis. Hari pun orang Islam akan lebih besar pada hari-hari Islam. Negara-negara Islam banyak menjadikan hari Jumaat cuti umum macam Mekah, Madinah. Tapi mula dah masuk macam-macam lah di Saudi pun. Mula dah masuk dah macam-macam. Gitu. Kita dulu tu nenek dulu menganut ajaran Hindu, terima Islam, menganut ajaran Islam. Dan Islam lah kita, tahu besar kita, hari besar kita hari Jumaat. Sikit-sikit menang, ditukar kepada Ahad setelah kita dijajah. Mungkin kita tak ingat, yang terakhir kita ingat yang tukar daripada Ahad kepada daripada Jumaat kepada Ahad ni, yang terakhir Perleh. Tidak. Perleh tukar. Ini sudah sekalian. Orang-orang Yahudi mereka membesarkan hari Sabtu.
Jadi sampailah cuti umum ni satu Ahad yang terkenal. Nah itu satu Ahad. Tuan-tuan sekalian, macam kata tadi, bila orang-orang Yahudi juga ingin kekuatan, dia minta bangsa-bangsa Rom mari tolong mereka sehingga halau orang Yahudi. Dan di Palestin pada ketika itu menganut ajaran Nasara, orang Yahudi merantau. Ada pergi ke negara Eropah, ada yang ada di Madinah. Tengok selepas daripada Nabi datang ke Madinah, ada orang Yahudi pergi merata-rata dunia. Bila mereka merantau, tuan-tuan sekalian, bila mereka merantau, mereka biasa susah. Mereka berniaga betul-betul, mereka kaya. Macam kita sini lah tuan-tuan. Orang Melayu ni, dia nama dulu panggil Bumiputera lah, tak panggil Bumiputera lah dah, tak tahu. Orang Cina dulu susah kerana orang Cina merantau. Bahkan hari ini tuan-tuan sekalian, ada orang-orang yang umur 50-60 tahun hari ini, dia anak Cina, diserah kepada orang Melayu supaya jaga. Dia pun tak tahu pak dia mana, tak tahu. Kenapa? Orang Cina dulu nak bela anak pun tak mampu. Betul tak? Nak bela anak pun tak mampu, diserah anak ke orang Melayu. Kerana orang Melayu boleh jaga, boleh membesarkan. Kerana orang Cina dulu susah, kerana mereka merantau mari kerja biji timah lah negara kita, naik tongkang lagi. Orang mereka tahu mereka susah, mereka merempat apa semua, dia berniaga betul-betul, akhirnya bergerak pergi ke pekan-pekan, bergerak pergi bandar-bandar, mereka kaya lebih pada kita. Itu cerita dia. Itu kata merantau. Kita ni duk sedap lah kata Bumiputera, tanah kita apa semua ada makan, cukup makan sudah. Itu cerita. Orang India sama. Dia mari pada India kerja di estate. Akhirnya mereka mengubah kehidupan mereka sampai orang India kaya-kaya dalam negara kita. Orang Pakistan mari duduk dalam negara kita, jual kapek kayu basikal. Sampai orang Melayu ni tak mau naik basikal tua, nampak macam kapek Pakistan jual kapek. Kayu basikal tua, tidur ke masjid, tidur ke surau apa semua. Depa susah. Tapi depa tahu depa susah. Sekarang ada kayu basikal lagi tak? Dah. Bawa lori. Beli kedai-kedai 5-6 pintu, buka jual kapek, jual perabot, jual apa semua. Siapa yang bawa lori? Orang Melayu bawa lori untuk Pakistan. Kerana merantau, tuan-tuan sekalian, merantau. Mari orang Indonesia dulu mari kerja, makan gaji. Kerja dengan Cina lah, makan gaji. Ada kerja kontrak, kerja apa, buat ceiling plaster, buat ni makan gaji, bayar gaji apa semua. Akhirnya bertahu dia merantau apa semua, dia reti buat kerja, dia tak mau makan gaji dah, dia nak sah. Dia buat bangunan besar-besar, dia okey, kita kuli. Habis dah kita tentang orang Melayu ni. Mari Bangladesh pula nak potong kita. Ni semua. Jadi saya nak sebutnya orang Yahudi, bila mereka dihalau keluar daripada Palestin, mereka merantau, mereka berniaga. Sehingga ekonomi, walaupun mereka minoriti di Amerika, di negara Eropah, mereka minoriti, tapi mereka pegang ekonomi. Orang-orang yang menganut ajaran Nasara, mereka juga kena hormati orang-orang Yahudi. Kenapa? Ekonomi mereka pegang. Akhirnya cuti umum terpaksa negara Eropah pilih untuk orang Yahudi dan orang Nasara. Cuti umum apa dia? Hari Ahad dengan hari Sabtu. Sedangkan sikit sangat orang Yahudi, tapi sikit kuasa ekonomi dia pegang. Jadi terpaksa cuti satu Ahad. Kita bertahan juga dulu cuti Ahad saja. Satu tak boleh. Lepas tu dia bagi pula satu selang-selang. Dah ingat tak bagi satu selang. Lah ni satu semua cuti. Semua cuti. Ini maknanya kemenangan untuk orang Yahudi. Nanti sekali. Jumaat ni kau duk tengah jumpa gitu. Tu cerita. Lalu orang Yahudi yang merantau ni tuan-tuan sekalian,
Macam orang Tamil juga. Tamil ni tuan-tuan, dia tak ada negara juga. India ada, Cina ada, Arab ada, Melayu pun dulu ada. Tanah Melayu lah ni makin tak ada, panggil Malaysia. Apa dia tak tahulah. Hak lain dia guna Cina, negara India, Pakistan. Dia ada bangsa dia, Allah bagi bumi ni tuan-tuan untuk kelompok ni, kelompok ni, kelompok ni, kelompok ni, kelompok ni. Sebab tu di Malaysia ni yang patut jadi pemimpin ialah orang Melayu. Sebab ini untuk orang Melayu Allah bagi. Bukan soal ta'assub, soal apa tidak. Di Cina untuk orang Cina, di India untuk orang India. Sebab tu Nabi SAW sebut yang layak menjadi pemimpin orang Quraisy, Arab. Sebab ini tanah yang diserahkan kepada orang Arab Quraisy. Faham? Ini bukan soal diberi dah. Tempat-tempat ni apa semua. Nak duduk-duduklah melarat nak jadi pemimpin sampai memerintah semua tak boleh. Faham tak? Diberi kelompok-kelompok ni. Orang Yahudi tak ada negara. Tu cerita dia. Dia tak ada. Duduk di Mesir, dia buat kacau di Mesir, dapat Palestin, dia bergaduh di Palestin sampai dia tak ada negara, dia merempat. Ini. Lalu oleh kerana mereka kaya, bangsa-bangsa mereka ada di seluruh dunia, kaya-kaya memegang ekonomi, biasalah mereka ada pertubuhan-pertubuhan NGO. Buat pertubuhan macam-macam NGO. Macam kita sini NGO macam-macam. NGO ni badan bukan kerajaan. Jadi mana NGO yang popular, yang itulah dapat sokongan yang ramai. Dan NGO ni ada matlamat tersendiri. Kalau pondok, muafakat pondok, dia jaga pondok. Ada NGO jaga beruang. Ada NGO jaga alam sekitar. Betul tak? NGO macam-macam. Hak nama NGO ni macam-macam NGO. Kita kat ni pun. Yahudi pun dia ada NGO dia macam-macam. Tapi NGO yang paling popular sekali ialah Zionis. Apa dia? NGO ini memperjuangkan dapat bumi untuk orang Yahudi. Bila NGO ni dia ada satuan dia ada akaun dia ada bendahari dia, ada setiausaha dia. Jadi Yahudi seluruh dunia menyokong NGO Zionis ini. Matlamat NGO ni apa dia? Untuk mendapatkan negara untuk orang Yahudi. Sehingga mereka NGO yang kaya. Macam kata tadi lah, main dengan kaya ni tuan-tuan, orang kena ikut dia. Macam walaupun sikit, macam cuti lah, mereka ni sangat minoriti, sikit sangat. Tapi oleh kerana kaya, negara Eropah kena hormati orang Yahudi. Sabtu kena cuti. Allah macam raya Cina lah, ada kena mengena apa dengan kita raya Cina? Ada. Oleh kerana dia pegang ekonomi, raya Cina kita pun cuti sama. Nak jalan pun pilih raya Cina. Nak raya Cina 3 hari lagi barang kena bubur siap ada peti air. Ikan tak ada. Kita pun kelam kabut beli 5 minerin susun dalam rumah hantuk sama. Meriah sama. Nak buat keluri kenara, nak buat apa menjadi raya Cina, raya Cina, raya Cina. Bahkan raya Cina sama panjang cuti dia dengan cuti raya puasa. Saya jelas raya Cina lagi lama. Pasal apa? Ekonomi dia pegang. Faham tak? Sama juga dengan Yahudi. Pegang ekonomi. Lalu dia baik dengan orang Nasara. Kristian pula berpahaman tuan-tuan sekalian, padri boleh mengampunkan dosa orang. Itu pahaman Kristian. Kita Tok Guru tak boleh ampun dosa, nak minta ampun pada Allah Ta'ala. Tok Guru boleh ajar cara nak minta ampun taubat. Kalau kamu nak minta ampun pada Allah. Tapi pahaman Kristian, padri boleh mengampunkan dosa orang. Orang Yahudi yang kaya-kaya, dia pergi cari apa dia panggil pok ke apa, yang pegang kuasa pengampunan di negara Eropah ini, bawa duit banyak-banyak serah kepada pop ni supaya mengampunkan dosa orang-orang Yahudi yang membunuh Isa. Akhirnya keluar kenyataan. Sekarang mereka ampunkanlah orang Yahudi yang membunuh Isa dulu.
Bila dah hapus dah, orang Yahudi Kristian baik. Senang je tuan-tuan sekalian. Itu baik. Tuan-tuan sekalian. Bila dah baik, tuan-tuan sekalian, berpakatlah orang Yahudi dengan Kristian untuk mendapatkan bumi untuk orang Yahudi. Yang dipilih mana dia? Dia pilih bumi umat Islam di Palestin. Ambil bumi Palestin. Disokong oleh Amerika, disokong oleh negara-negara Eropah, diiktiraf, kata ini negara Israel. Dan Israel. Dan negara Islam tak iktiraf. Islam tak iktiraf. Tapi oleh kerana Amerika pegang kuasa ekonomi, Yahudi pegang kuasa ekonomi, menyedihkan negara-negara Islam mula iktiraf. Sekarang ada. Yang sedihnya negara-negara Islam yang kaya-kaya mula iktiraf Yahudi. Mula iktiraf Yahudi. Tak tahulah, tentu sekali. Semoga Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada umat Islam. Dan mereka melakukan keganasan terhadap umat Islam Palestin. Dan antara sikap orang Israel pula, dia pegang ayat ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin. Dia pegang ayat hujung tu, kami afdalkan kamu di atas muka bumi. Kamilah bangsa yang paling afdal. Siapa kata? Allah. Jadi dia anggap bangsa-bangsa lain hina. Saya pergi ke Palestin berapa tahun dulu, dan saya kata tak mau pergi dah. Pas balik tak mau pergi dah, kerana sedih nasib umat Islam Palestin. Dan juga ini yang sebutnya, maka Yahudi bertepuk di Palestin. Ini dengan apa? Dengan kuasa ekonomi mereka, dengan kuasa pegang kuasa keuangan mereka, NGO mereka kuat, mereka merampas bumi umat Islam di Palestin. Ada lagi satu bangsa yang tak ada negara dalam dunia ini, ialah negara Tamil. Dia belajar cara Yahudi dapat negeri. Nada. Dia belajar cara Yahudi dapat negeri. Dia belajar situ. Dia nak negara dia dijadikan sebahagian di Sri Lanka. Dia nak ambil situ buat negara Tamil. India ada, Tamil tak ada kan? Ada tak? Dia tak puas hati, dia belajar kat situ. Lalu orang India pun ada seluruh dunia yang kaya-kaya. Faham? Yang kaya-kaya. Lalu dia buat pula satu kumpulan nama dia LTTE. Faham? Dia buat guna gitulah LTTE. Disupport. Dan orang-orang India yang seluruh dunia ni, tuan-tuan sekalian, ada yang jutawan, ada jadi menteri seluruh dunia. Dan juga kita pun ada yang jadi adun, macam-macam ada. Mereka ni seluruh dunia, tuan-tuan sekalian, seluruh dunia yang simpati sebab mereka Tamil. Tentu mereka nak negara Tamil. Faham tak? Dia simpati. Jadi mereka juga menyertai kumpulan ini, menjadi ahli kumpulan ini. Bila duit banyak, satu dunia sumbang, tuan-tuan, mereka boleh beli senjata, mereka boleh beli kereta kebal, mereka boleh beli apa saja. Maka mereka melakukan keganasan di Sri Lanka, sehingga diisyaharkan ini satu kumpulan pengganas. Dan tuan sekalian, pengganas. Sampailah mereka kat kita sini, tuan sekalian. Mereka kat kita sini, sehingga polis kita mula tangkap kerana bimbang keselamatan apa semua, begitu. Dia lepas oleh kerajaan 22 bulan. Sekarang kita dengar pula cerita-cerita pula ugu polis lah macam mana, macam apa semua. Ini kena ingat, tuan-tuan sekalian. Ini kena ingat. Benda-benda ini, tuan-tuan sekalian. Ia saya nak sebutnya, tuan-tuan sekalian, Al-Masihi tadi. Itulah Tuan Al-Masihi yang bakal berpindah daripada 20 ke 21 esok lusa, tuan-tuan. Sebenarnya tak ada apa pun, tuan-tuan sekalian. Tak ada apa pun. Itu panggil sanyungan kepada individu yang tertentu.
Walau bagaimanapun Nabi Isa alaihissalam ialah Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu daripada Nabi yang 25 orang yang kita sanjung, kita sayang. Tetapi kita berbeza sangat. Kita tidak menganggap Isa ini anak Allah seperti mana orang Kristian, dan kita langsung tidak menganggap Nabi Isa ini anak zina seperti mana orang Yahudi. Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah, yang Allah tak sebut Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam. Sampai hari ini kita juga menggunakan tahun Al-Masihi. Sekadar itulah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.